Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Norila binti Satari selaku pensyarah bagi subjek pedagogi pendidikan iaitu EDUP 2093. Okey, insya-Allah pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan tajuk bagi kerja khusus EDUP 2093 iaitu aplikasi kemahiran mengajar yang dilaksanakan semasa PDPR. Okey, terus kepada ahli kumpulan. Okey, pengenalan ahli kumpulan di sini terdiri daripada dua orang iaitu saya sendiri Akmarina binti Muhammad Salwai dan juga sahabat saya Aisyah Al-Mardiah binti Dul Hamid. Okey. Terus kepada medium pembelajaran PDPR yang kumpulan kami gunakan. Okey, medium pembelajaran dalam proses PDPR yang telah kumpulan saya laksanakan menggunakan kaedah gabungan iaitu dua kaedah online dan juga offline. Okey, melalui kaedah online saya menggunakan kaedah aplikasi Google Classroom, manakala melalui secara offline saya menggunakan kaedah modul di dalam buku aktiviti. Okey, secara online di sini saya sebagaimana yang telah diminta oleh pihak sekolah saya iaitu pihak pentadbir guru penolong kanan saya kanan 1 meminta supaya mata pelajaran bagi pendidikan Islam iaitu mata pelajaran elektif dilaksanakan secara Google Classroom dalam tempoh PDPR. Okey, tidak menggunakan kaedah Google Meet. Okey, manakala kaedah yang kedua kami memasukkan juga latihan dan juga modul di dalam buku, memberi latihan dan juga modul kepada pelajar-pelajar yang terdapat di dalam buku aktiviti pendidikan Islam. Okey, selain itu kami juga guru pendidikan Islam memasukkan juga latihan-latihan daripada buku-buku rujukan yang ada berkaitan dengan pendidikan Islam tahun 1 di dalam Google Classroom. Okey. Jadi dua kaedah yang saya gunakanlah, okey, iaitu secara online dan juga offline. Secara online melalui Google Classroom, okey, dan melalui offline iaitu melalui modul yang terdapat di dalam buku aktiviti dan juga latihan daripada buku-buku rujukan tambahan. Okey, seterusnya okey, yang ini RPH yang telah saya bina iaitu saya membina RPH untuk mata pelajaran pendidikan Islam pada minggu yang ke-23. Okey, pada minggu yang ke-23 ini tema yang saya ajar adalah berkaitan dengan ibadah di bawah topik wuduk yang sempurna. Okey, kelas yang saya ajar memang adalah dalam kalangan murid tahun 1 dan juga tahun 2. Untuk topik wuduk yang sempurna ini fokusnya adalah pada kelas 1H dan juga 1U, okay, dalam minggu yang ke-23 ini. Okay, tempoh masa adalah selama 1 jam iaitu dari jam 2 hingga 4 petang. Okay, dalam RPH yang telah saya bina untuk tema ibadah wuduk yang sempurna ini, kalau mengikut kepada kompetensi pembelajaran bermakna, saya telah menggunakan kemahiran-kemahiran di dalam kompetensi pembelajaran yang bermakna itu melalui dengan cara saya merangkai standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang terdapat dalam mata pelajaran pendidikan Islam iaitu tema ibadah dan juga tema jawi. Okey, di mana topik utama yang saya nak ajar adalah di bawah bidang ibadah. Akan tetapi saya memasukkan juga kemahiran yang terdapat dalam bidang jawi. Okey. Kedua-dua bidang ibadah dan juga jawi adalah dua bidang di bawah mata pelajaran yang sama. Akan tetapi boleh diintegrasikan atau disepadukan untuk mewujudkan lagi dan menambahkan lagi kemahiran kepada murid-murid saya. Selain daripada kemahiran mereka boleh berfikir dengan secara kritis, mereka juga boleh menambah kemahiran dari segi membina dan menulis perkataan jawi. Okay, sebagaimana yang disarankan ataupun sebagaimana yang diwujudkan untuk untuk kemahiran yang utama dalam pendidikan Islam ini adalah kemahiran menulis jawi. Okey, kerana semua buku teks dan juga semua perkataan yang ditulis dalam buku-buku teks di dalam bentuk tulisan jawi. Jadi dalam masa yang sama
apabila saya masukkan juga elemen-elemen kemahiran jawi, iaitu melalui topik-topik ataupun melalui bidang jawi di dalam bidang ibadah sebagaimana yang telah saya buat ni, dapat menambahkan lagi kemahiran menulis jawi dan juga kemahiran membaca perkataan jawi dalam kalangan murid saya. Selain mereka menggunakan pemikiran mereka untuk mempelajari bidang ibadah, mereka boleh menggalakkan lagi kemahiran mereka dengan membaca dan juga menulis jawi. Okey, kalau lihat kepada standard kandungan saya di sini untuk ibadah 4.3, memahami dan mengamalkan konsep berwuduk dengan sempurna. Okey. Okey, bagi standard kandungan jawi pula 7.6, membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul. Okey, itu standard kandungan saya untuk topik wuduk yang sempurna. Okey, saya memasukkan juga elemen jawi, iaitu membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul. Bermakna di sini, di samping murid boleh berfikir atau boleh memahamikan apa itu konsep berwuduk, saya juga memberikan mereka latihan di mana mereka boleh membaca perkataan jawi yang menggunakan teks jawi bagi tema ibadah ini dan memberikan murid saya latihan dalam menulis perkataan jawi iaitu suku kata yang terbuka dan suku kata yang tertutup. Okey, standard pembelajaran pula ibadah pada 4.3.5, menganalisis perkara yang membatalkan wuduk. Pada standard 4.3.6, mengaplikasi cara berwuduk dengan sempurna. Okey, untuk jawi pula, elemen jawi pula, standard kandungan yang saya masukkan 7.6.2, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul. Okey. Jadi dekat pada standard pembelajaran dan standard kandungan ini, nampak di sini saya memasukkan juga elemen standard kandungan bagi bidang jawi, di mana pada standard kandungan 7.6, membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul. Dan juga pada standard pembelajaran standard 7.6.2, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul. Oleh itu, di sini kita dapat lihat ada dua kemahiran. Satunya melalui bidang ibadah dan lagi satu lagi melalui bidang jawi. Okey, kenapa saya memasukkan elemen bidang jawi? Untuk membolehkan murid saya, memudahkan lagi murid saya mahir dalam membaca dan menulis jawi. Okey. Ini adalah antara kompetensi pembelajaran bermakna yang saya aplikasikan juga dalam rancangan pengajaran harian saya untuk saya ajarkan kepada murid saya, aplikasikan kepada murid saya dalam sesi PDPR. Okey, yang kedua, objektif pembelajaran. Okey, pada objektif pembelajaran, apa yang saya mahukan untuk pelajar saya atau murid saya dapat pada akhir pembelajaran ini, kalau pada tema ibadahnya, murid saya boleh menganalisis perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Yang kedua, mengaplikasikan cara berwuduk dengan sempurna. Okey, di dalam Google Classroom, saya akan memasukkan video kepada murid-murid saya untuk mereka melihat video bagaimana tata cara mengambil wuduk dan juga apa dia penerangan berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan wuduk yang terdapat dalam video tersebut. Okey, jadi apabila murid-murid saya melihat pada video tersebut, pada akhir pelajaran nanti, apa yang saya harapkan adalah murid saya boleh menganalisis perkara yang membatalkan wuduk dan yang kedua boleh mengaplikasikan cara berwuduk dengan sempurna. Okey, dari sudut ibadah, itu dari sudut tema ibadah. Okey, akan tetapi saya juga mempunyai objektif di mana saya membolehkan murid saya juga boleh menulis perkataan jawi dan juga membina dan menulis perkataan jawi yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul.
Okey, yang ini saya memberi latihan kepada murid saya di dalam Google Docs, iaitu yang terdapat dalam Google Classroom. Okey. Jadi apa kriteria kejayaan yang saya inginkan, iaitu di mana murid saya boleh, yang pertama, pelajar itu, murid saya itu dikatakan berjaya lah. Okay? Kriteria kejayaan ni nak jelaskan di mana murid saya akan berjaya jika mereka boleh dari sudut tema ibadahnya, dia boleh menganalisis perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Yang kedua, mengaplikasikan cara berwuduk dengan sempurna. Okey, mengaplikasikan cara berwuduk dengan sempurna ini, saya meminta murid saya menghantarkan video kepada saya yang mereka telah buat di rumah. Okey, menghantarkan video mereka di dalam Google Classroom untuk saya melihat bagaimana cara berwuduk yang mereka aplikasikan. Okey. Nak lihat bagaimana cara mereka mengambil wuduk mengikut tata cara wuduk yang betul. Okey, menganalisis perkara yang membatalkan wuduk ini pula saya memberikan latihan kepada murid saya melalui Google Docs dan juga melalui quizzes. Okey, seterusnya jawi. Dari segi tema jawinya, okey, saya meminta murid saya untuk membina dan menulis 5 perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul. Jadi kejayaan itu akan dapat dicapai apabila murid boleh membina dan menulis 5 perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul. Ini yang saya maksudkan tadi. Saya beri latihan kepada murid saya supaya mereka boleh menulis 5 perkataan jawi, di mana saya memberi soalan dalam bentuk bahasa Rumi, perkataan Rumi, dan mereka menukar perkataan Rumi tersebut kepada perkataan jawi. Okey, latihan tersebut saya masukkan di dalam Google Classroom lah, sebagaimana telah saya maklumkan sebelum ni. Kaedah yang saya gunakan adalah melalui Google Classroom. Dan latihan tu saya masukkan di bahagian Google Docs dalam Google Classroom. Okey, jadi dekat sini standard kandungan dan standard pelajaran serta objektif yang saya buat di sini dia berkait kepada kemahiran berfikir secara kritis dan juga menulis serta membaca perkataan jawi. Jadi ada 2 kemahiran lah dalam kompetensi pelajaran makna yang saya mahukan daripada pelajar saya aplikasikan, di mana mereka boleh berfikir dengan secara kritis dan mereka juga boleh mereka juga boleh membina kemahiran membina dan menulis perkataan jawi dengan betul dan tepat. Okey, seterusnya. Pentaksiran yang saya gunakan, yang saya aplikasikan adalah melalui soal jawab. Ini di mana soalan yang saya berikan kepada murid saya lah di dalam Google Docs, iaitu Google Classroom. Okey. Yang kedua, melalui pemerhatian dan aktiviti berkumpulan ni saya aplikasikan di dalam bilik darjah. Okay. Jadi dalam PDPR saya aplikasikan soal jawab melalui soalan yang saya berikan kepada murid. Okey, seterusnya quiz di mana selain saya memberikan latihan di dalam Google Docs, saya juga membuat ulang kaji kepada murid melalui quizzes, melalui aplikasi quizzes. Okey, aplikasi quizzes di mana bila saya selesai memberikan tugasan kepada murid dan murid menjawab quizzes tersebut, saya boleh melihat markah berapa yang mereka dapat secara automatik di bahagian Google Classroom. Okey, di situ saya boleh membuat rekod untuk pentaksiran mereka. Okey, seterusnya aktiviti dalam talian ini sebagaimana yang saya minta pada murid saya di dalam Google Classroom. Saya memberikan arahan soalan kepada mereka untuk membuat satu rakaman video tentang demonstrasi mereka membuat atau mengambil wuduk dengan tata cara yang betul dan sempurna. Okay, kemudian mereka akan menghantar video rakaman itu kepada saya di dalam Google Classroom ataupun ada juga di kalangan mereka yang menghantar melalui WhatsApp group. Okey, seterusnya latihan pengukuhan. Ini biasanya latihan pengukuhan saya akan beri pada akhir pembelajaran di dalam Google Classroom. Latihan pengukuhan ni biasanya saya bagi apabila saya bagi mereka video di dalam Google Classroom dan saya akan sertakan juga dengan latihan pengukuhan.
Okey, selain daripada latihan di dalam Google Docs, saya membuat juga latihan pengukuhan atau memaklumkan juga pada murid saya tentang latihan pengukuhan yang mereka perlu buat melalui modul-modul yang terdapat dalam buku aktiviti. Okey, kemudian okey, RPH, rancangan pengajaran harian saya ini konsep utama saya adalah wuduk. Okey, dan sebenarnya ada lagi satu saya nyatakan sini bersuci. Okey, bahan bantu mengajar yang saya aplikasikan adalah yang pertama dalam sesi PDPR iaitu melalui Google Classroom ni. Saya menggunakan video dan juga buku teks. Okey, video YouTube dan juga buku teks. Serta lagi satu buku aktiviti. Jadi ada tiga. Satu, video YouTube yang saya masukkan dalam Google Classroom. Yang kedua adalah melalui buku teks di mana murid merujuk juga buku teks. Dan yang ketiga, melalui quizzes game, iaitu link quizzes yang saya berikan kepada murid untuk mereka menjawab soalan berdasarkan quiz yang berbentuk game. Okey. Okey, pelaksanaan PDPR yang saya laksanakan sebagaimana saya telah maklumkan tadi, sebagaimana yang telah diminta oleh pihak sekolah, saya menggunakan kaedah Google Classroom. Okey, di mana di dalam Google Classroom saya akan memasukkan terus video YouTube kepada murid untuk mereka memahami tentang menonton dan juga memahami apa yang disampaikan dalam video tersebut. Okey, apabila mereka selesai melihat video tersebut dan ketika saya memberikan video tersebut juga saya telah memasukkan sekali juga soalan-soalan kepada murid saya. Okey. Okey, antara soalannya saya masukkan sekeping gambar di dalam Google Classroom, iaitu gambar yang sebagaimana dalam RPH saya ni, gambar seorang lelaki sedang membaca Al-Quran. Kemudian daripada soalan tu saya bina soalan di dalam Google Docs. Okey, antara soalannya, apakah yang kamu dapat lihat daripada gambar ini? Jadi murid akan menjawablah soalan tersebut. Okey, yang kedua, apakah perkara yang perlu dilakukan sebelum melakukan aktiviti tersebut? Okey. Itu antara soalan yang saya berikan kepada murid saya lah di dalam Google Docs iaitu dalam Google Classroom. Jadi kalau dari sini dapat dilihatlah kaedah yang saya gunakan di mana saya menggunakan kaedah sumbangsaran di mana murid menjawab soalan, memberi idea daripada soalan yang saya beri. Seterusnya strategi adalah berdasarkan pemusatan pelajar di mana murid belajar melalui video YouTube yang saya berikan. Komponen kemahiran mengajar saya gunakan adalah di mana saya memberikan soalan kepada murid. Kemahiran memberi soalan iaitu kemahiran penyoalan. Dan nilai yang ada dalam ini di mana nilai tanggungjawab iaitu murid bertanggungjawab menjawab soalan yang diberi oleh guru dan memberikan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Okey, seterusnya angka 1 ni tadi, sebagaimana tadilah saya masukkan video YouTube berkaitan dengan tentang wuduk. Saya masukkan pula video YouTube berkaitan dengan wuduk yang sempurna. Di dalam video ini ada dinyatakan tentang pengertian wuduk, ada dinyatakan juga tujuan berwuduk dan juga ada dinyatakan perkara yang membatalkan wuduk serta tata cara berwuduk yang sempurna. Jadi daripada video tersebut saya memberi arahan kepada murid saya supaya mereka boleh memahami video tersebut. Kemudian saya meminta mereka menjawab soalan yang telah saya masukkan di dalam Google Docs. Di antara soalannya, 4 soalan yang saya masukkan, iaitu pertama, apakah aktiviti yang kamu tonton tadi? Jadi andaian jawapan murid mungkin perlakuan wuduk. Yang kedua, bagaimanakah cara mengambil wuduk yang betul? Yang ketiga, setiap perlakuan diulang berapa kali? Dan yang keempat, perlakuan membasuh tangan harus dipenuhi anggota sebelah mana. Jadi ni antara soalan lah yang saya masukkan juga di dalam Google Classroom iaitu di dalam Google Docs yang tersedia di dalam Google Classroom. Bila saya akan minta murid terus menjawab soalan ini apabila mereka selesai melihat video yang telah saya masukkan di dalam Google Docs. Jadi kaedahnya juga sama, masih lagi menggunakan kaedah sumbangsaran di mana murid memberikan idea berdasarkan soalan yang diberi. Dan
kaedah ataupun kemahiran KPPB, model kompetensi yang saya gunakan adalah secara bertulis sebenarnya, secara bertulis sebab saya memasukkan soalan itu secara bertulis di dalam Google Docs. Okay? Sebab dia adalah tidak bersemuka di mana tugasan diberikan terus di dalam Google Classroom. Okay? Google Classroom tanpa bersemuka. Jadi berdasarkan soalan-soalan yang saya beri tadi, murid akan menjawab soalan-soalan tersebut di dalam buku tulis dan ada juga yang menjawab di dalam kertas A4. Kemudian saya akan minta murid-murid saya upload semula jawapan mereka di dalam Google Docs. Dan ada juga, dan sebenarnya saya meminta murid saya terus menjawab soalan tersebut di dalam Google Docs kerana telah ada ruang untuk mereka jawab di dalam Google Docs yang disediakan. Jadi itulah kelebihan Google Classroom di mana murid boleh turn in dan murid boleh terus jawab soalan di dalam Google Docs. Dan ada juga murid-murid saya yang menyalin semula soalan di dalam Google Docs, di dalam buku tulis, kemudian mereka akan snap jawapan mereka dan menghantar melalui medium WhatsApp. Okey, jadi kemahiran yang terdapat dalam tayangan video ni antaranya telah melalui kaedah pemusatan pelajar di mana murid melihat video dan mereka belajar melalui video yang mereka tonton. Kemudian kaedah yang seterusnya kemahiran mereka berfikir di mana mereka menjawab soalan-soalan yang telah diberi oleh guru. Okey. Dan mereka menggunakan juga kaedah sumbangsaran di mana mereka memberikan idea dan jawapan berdasarkan soalan-soalan yang diberikan oleh guru. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Seterusnya disambung oleh sahabat saya Aisyah. Di dalam langkah 2, di mana guru akan menayangkan semula video tentang perlakuan berwuduk yang ada di dalam silibus. Oleh itu, murid akan menonton video tersebut dan di sini kita akan dapat strategi yang dilakukan adalah pemusatan guru dan pemusatan bahan di mana murid akan menonton video tersebut yang disumberkan oleh guru. Selain itu, di sini juga kita akan dapat kemahiran penyoalan daripada murid-murid. Dekat sini kita boleh tengok mana murid yang berfikir sehingga dapat timbulnya persoalan di kalangan mereka. Seterusnya pula di dalam langkah 5, di mana guru akan menekankan aspek jawi, guru akan memberi sekurang-kurangnya 5 perkataan di mana murid harus mendengar perkataan tersebut dan cuba menulis balik perkataan tersebut di dalam tulisan jawi. Okey, dekat sini model kompetisi yang Global 6C yang kita akan dapat adalah komunikasi dan kolaboratif. Okey, di mana komunikasi, murid boleh bertanyakan semula soalan jika mereka tidak tahu bagaimana cara untuk menulis jawi tersebut dengan betul. Dan juga kolaboratif di antara guru itu sendiri dan juga sesama rakan. Okey, baiklah. Tadi kita telah membincangkan tentang langkah-langkah di dalam RPH kita. Bagaimana kita nak merancang kelas PDPC kita dengan baik adalah melalui RPH yang telah kami bentangkan tadi. Okey, seterusnya, kelas PDPR dimulakan dengan pembelajaran melalui Google Classroom. Okey, mari kita tonton contoh pembelajaran melalui Google Classroom Puan Akmarina. Okey, bagi pembelajaran topik wuduk yang sempurna ini saya menggunakan menggunakan kaedah Google Classroom di dalam sesi PDPR di mana saya memberi tugasan kepada murid di dalam classwork. Okey, saya create assignment di sini. Kemudian saya berikan tugasan tersebut di dalam assignment ni lah, saya create assignment sini. Kemudian saya akan berikan tugasan di dalam Google Docs. Okey, ini antaranya lah. Okey, saya bagi. Okey, saya ada masukkan video, kemudian saya masukkan tugasan ulang kaji atau latihan di dalam Google Docs. Okey, dalam Google Docs ini, kemudian murid akan jawab di dalam Google Docs. Contoh soalan saya bagi ni adalah jelaskan tujuan berwuduk. Okey, kemudian
saya akan bagi di sini juga ada tempoh masa untuk mereka jawab. Okey. Due date-nya selama 3 hari. Kebiasaannya saya bagi masa selama 3 hari. Okey. Dan apabila murid telah menghantar tugasan, kehadiran mereka tu dikira hadirlah dan akan direkodkan di dalam sistem pelaporan PDPR. Okey, itu melalui Google Docs. Okay, antara murid saya yang telah menjawab tu, ada 5 orang lah kat sini yang turn-in. Okay, yang 5 orang yang turn-in, antara yang telah jawab tugasan yang saya bagi sebelum ni lah. Okay, ada 5 orang. Okay, mungkin ada beberapa orang yang tidak menghantar, kemungkinan juga antara masalah mereka sebab line satu. Okay, yang keduanya mereka tidak sempat menyiapkan pada tempoh yang diberi. Okay, ada yang hantar melalui WhatsApp. Okay, ada juga yang hantar kepada saya melalui WhatsApp selain daripada Google Classroom. Okay, selain tu saya juga ada memberi tugasan melalui melalui quizzes. Quizzes ni satu quiz yang dalam berbentuk game. Melalui quizzes ini juga penilaian iaitu pentaksiran bilik darjah juga saya ambil kira melalui quizzes di sini. Okay, quizzes yang saya beri ni antaranya lah soalan yang saya bagi di dalam bentuk quizzes, iaitu quiz online yang bentuk game. Okey, tapi untuk topik wuduk sempurna ni, yang saya telah berikan di dalam quizzes ni ada masalah, ada sebahagian murid yang bermasalah tidak boleh sign in melalui email yang mereka adalah. Okey, mungkin ada masalah teknikal di kalangan mereka. Walaupun telah diberitahu menggunakan email D5 iaitu MOE, tapi masih ada masalah pada mereka yang tidak boleh sign in. Okey, cuma ada beberapa daripada mereka yang boleh sign in lah. Okey, dan sebab itu saya memberi juga tugasan di dalam Google Docs. Okey, supaya mereka boleh juga membuat ulang kaji atau latihan. Okey, dekat sini saya biasanya akan masukkan tugasan melalui assign homework sinilah. Okey, assign homework di sini ada due date-nya. Kemudian saya akan assign select class di sini. Okey, lepas tu select class. Okey, dan saya akan manage classes di sini. Design, invite, dan kemudian saya akan assign di sini dan dia akan keluar di dalam Google Classroom. Okey, sebab quizzes ni saya gunakan email MOE di mana dia punya link dengan Google Classroom. Okey, jadi dia punya soalannya, dia punya quizzes, link quizzes ni akan muncul di depan Classroom, Google Classroom. Okay, jadi murid akan tekan link di sini untuk jawab quiz. Okey. Di antara contoh keputusan quizzes yang telah saya beri pada murid sebelum ni, antaranya adalah quiz Jawi, quiz Jawi untuk subjek Jawi sebelum ni lah. Okey, ni untuk topik wuduk sempurna ni saya tak dapat beri pada mereka, telah beri pada mereka, tapi mereka tidak dapat mereka menghadapi masalah untuk sign in. Jadi saya memberi tugasan kepada mereka melalui Google Docs. Baiklah, antara aktiviti interaktif lain yang boleh dilaksanakan dengan murid-murid adalah kuis melalui word wall. Sebagai contoh, kuis ini tajuk Wuduk Sempurna Tahun 1. Murid hanya perlu menekan sahaja mana jawapan yang dirasakan betul. Sebagai contoh, wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Tandakan tujuan berwuduk yang betul. Jadi murid harus pilih jawapan yang mana yang betul. Jadi jawapannya adalah solat. Seterusnya, jawapan tujuan berwuduk yang betul untuk tawaf. Rukun wuduk ada berapa perkara? Ada sebagai contoh 10 perkara. Salah. Jadi murid tahu jawapannya salah. Terus on the spot. Okey, baiklah, seterusnya bagi pemantapan pembelajaran.
murid-murid diberi latihan melalui buku aktiviti kerana ada kalanya murid mempunyai masalah kekangan internet yang lemah. Jadi, murid tersebut diberi alternatif lain untuk melaksanakan pembelajaran mereka melalui buku aktiviti. Okey, di sini adalah contoh buku aktiviti pendidikan Islam bagi tajuk wuduk. Okey, di mana muka surat 107, murid-murid perlu mewarnakan anggota wuduk dan tulis rukun ataupun sunat wuduk. Okey, seterusnya muka surat 108, murid perlu meletakkan nombor mengikut turutan wuduk yang sempurna. Okey. Seterusnya, model KPPB yang diaplikasikan dalam PDPR ini. Apa model KPPB yang ada? Okey, antaranya adalah model 3E dan kerangka rigor, di mana model ini adalah untuk mengukur sejauh mana penggunaan alatan digital diintegrasikan dalam PDPC kita, iaitu seperti contoh di dalam model 3E ini adalah engagement, iaitu guru memulakan pembelajaran dengan meletakkan bahan-bahan yang sesuai, nota-nota dan aktiviti yang sesuai untuk murid-murid tersebut laksanakan. Seterusnya adalah extension, iaitu meluaskan pembelajaran, di mana sesi pembelajaran akan berlaku di antara murid dan guru, dan seterusnya adalah enhancement, iaitu membimbing, di mana penerangan akan diberikan kepada murid secara personal individu jika tidak melalui Google Meet, ataupun murid-murid tersebut boleh bertanyakan kepada guru tersebut secara peribadi jika mereka tidak memahami, ataupun mereka sendiri boleh chat di dalam Google Classroom, di ruangan mesej yang ada dalam Google Classroom. Okey, seterusnya adalah model reka bentuk pembelajaran, iaitu learning design. Okey, yang pertama, persekitaran pembelajaran, di mana persekitaran pembelajaran interaktif dengan murid, iaitu sebagai contoh pembelajaran di dalam Google Classroom tadi, di mana guru boleh meletakkan pelbagai bahan. Boleh meletakkan pelbagai bahan seperti melalui YouTube, melalui link Google Meet, di mana murid boleh masuk melalui Google Meet itu dan sebagainya. Seterusnya adalah model rakan pembelajaran, di mana guru dan murid adalah sebagai rakan pembelajaran. Seterusnya adalah amalan pedagogi, iaitu sentiasa meningkatkan amalan pedagogi. Kemudian adalah pemanfaatan digital itu sendiri, di mana penggunaan teknologi ini dapat membantu, memacu, membugar terhadap pembelajaran murid itu. Okey, disebabkan pandemik ini, nak atau tidak kita terpaksa akur dengan kehendak semasa. Jadi, semua murid dan guru harus akur dengan pembelajaran melalui aplikasi digital ini. Baiklah, itu sahaja perancangan RPH dan amalan KPPB yang ada di dalam perancangan RPH kami daripada saya sendiri, Aisyah Al-Mardiah binti Abdul Hamid, dan juga sahabat saya, Akmarina binti Muhammad Salwai. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu juga datang daripada Allah melalui kelemahan kami sendiri. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.